Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sedang kita nantikan pengumuman yang bakal mencorak masa hadapan negara. Kita pandang ke belakang melihat kepada bentuk negara yang bagaimanakah diilhamkan oleh Yang Mulia Tunku ketika melaungkan kemerdekaan pada tahun 1957. Dan dalam pada itu kita bawakan segmen ini, segmen yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kita tentang prinsip kenegaraan. Dan kita bersama dengan tetamu saya dalam segmen ini, Encik Muhammad Nizam Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Kecemerlangan di AIDID ataupun Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan. Kemerdekaan generasi masa depan, itu yang ingin kita bincangkan. Lebih dahulu, apakah konsep kemerdekaan yang sesuai untuk kita bawa dalam gagasan generasi masa hadapan ini? Kerana mereka berfikir mungkin secara berbeza berbanding dengan kita. Betul. Okey, Saudara Terence, selamat pagi, saudara para penonton. Apabila kita berbicara soal merdeka dan generasi muda, sering kita dengarkan analogi bahawa generasi muda adalah pewaris masa depan negara. Tetapi apa yang kita lihat bahawa dalam untuk melahirkan sebagai barisan pemimpin, barisan pewaris barisan kepimpinan negara, dalam perjalanan, liku-liku perjalanan tu generasi muda ini berhadapan dengan pelbagai cabaran, pelbagai kemelut, tantangan, cabaran-cabaran yang datang dari pelbagai arah, dari pelbagai sudut. Kerana itu kita melihat bahawa dalam kita nak melihat kemerdekaan dalam konteks seorang muda, satu perkara yang perlu dipahami adalah bahawa secara naratifnya sejarah telah membuktikan bahawa kita telah melalui beberapa fasa yang untuk mencapai kemerdekaan. Dan sebagai anak muda, kita tidak melalui zaman-zaman itu. Jadi adalah perlu untuk pemahaman tentang memahami latar belakang perjuangan anak-anak, pejuang-pejuang kemerdekaan perlu ada pada anak-anak muda. Kerana itu kita melihat bahawa untuk pergi bagaimana anak-anak muda itu memainkan peranan untuk mengisi kemerdekaan itu. Kalau generasi sebelum ini, generasi pejuang kemerdekaan itu memperjuangkan kemerdekaan. Melalui berkorban masa, tenaga, keringat, darah, bahkan nyawa. Tetapi pada saya bahawa untuk melihat kepada hala tuju masa hadapan sebagai anak-anak muda, generasi muda hari ini adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu sendiri. Berdasarkan kepada capability, posisi yang ada pada mereka ketika ini. Kalau sebagai pelajar, peranan sebagai pelajar, sebagai belia yang berkejaya, peranan sebagai belia yang berkejaya, sebagai tenaga akademik, jadi memainkan peranan untuk mengisi kemerdekaan itu. Saya rasa agak beruntung kerana saya daripada sekolah yang sama dengan Yang Mulia Tunku dulu. Dia adalah old boy sekolah kami. Jadi sedikit sebanyak ketika berada di bangku sekolah kami diterapkan dengan falsafah, prinsip dan juga konsep Tunku ke arah mencapai kemerdekaan dan falsafah Tunku untuk negara kita bergerak ke hadapan. Adakah generasi muda kini inginkan negara yang sama falsafah, konsep dan hala tujunya dengan negara yang digagaskan pada tahun 1957 ataupun adakah pada pendapat Encik Nizam mereka mempunyai pandangan yang sedikit berbeza? Kalau saya melihat begini, seperti awal saya sebut tadi bahawa anak-anak muda ini tidak merasai perjuangan. Tetapi spirit itu dibawakan bersama dalam meniti meneruskan perjuangan hidup. Senang sebagai untuk memudahkan analogi, senang je bahawa kita lihat bahawa umpamanya pejuang kemerdekaan dulu kita ibaratkan menjadikan rumah. Jadi dengan ketika itu berasaskan kepada prinsip-prinsip yang dibawakan bersama dengan spirit kemerdekaan itu rukun negara. So ada 5 teras rukun negara itu. Jadi kalau kita boleh bawa umpama bahawa pada permulaannya pejuang mereka mendirikan rumah. So dengan bumbungnya kita boleh umpamakan prinsip-prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian ada dindingnya, ada pintunya, ada tiang serinya, ada dapurnya, ada kamarnya, ada biliknya.
Tetapi ketika itu rumah itu berdiri kukuh. Tetapi bagaimana untuk kita memastikan bahawa keutuhan bangunan itu sedia utuh, kukuh sampai bila-bila, disesuaikan dengan keadaan semasa. Ya, jadi kalau ketika itu mungkin dengan perigi, tidak ada bekalan berdasarkan lampu minyak tanah dan sebagainya, diteruskan dari generasi kedua, ada elektrik dan sebagainya. Generasi sekarang, bagaimana untuk melengkapi kemudahan yang ada rumah itu? Ada internet, ada telefon. Tetapi bagaimana untuk menggunakan kemudahan yang ada itu, yang telah diasaskan oleh pembina itu, kita legasi itu diteruskan. Baik. Dengan keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Ya. Pada zaman sekarang semuanya adalah berteraskan konsep-konsep norma baru, ya, termasuklah betul. Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan, ya. Sambutan kemerdekaan kita yang ke-64 ini. Jadi apakah signifikan norma baru ini dalam kita menyambut 31 Ogos dan juga 16 September nanti? Seperti mana kita alami sekarang ini kan, bahawa dalam keadaan yang sebelum ini, kemeriahan sambutan kemerdekaan itu cukup terasa dengan pelbagai aktiviti yang dirancang, disusun dengan atur sedemikian rupa. Tetapi dengan hadirnya pandemik, jadi kita berhadapan dengan kekangan-kekangan dan perlu ada disesuaikan dengan 360 darjah perubahan, walaupun tidak secara total, tetapi perubahan yang cukup mendasar, yang cukup besar. Jadi kalau sebelum ini kami di Kementerian Pendidikan hasil melalui AILID, memang sempena bulan kemerdekaan ini kita namakan program Semarak Merdeka. Terlalu banyak program yang kita aturkan secara bersemuka dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya pandemik, kita terpaksa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang disesuaikan itu untuk patuh kepada SOP, menjaga kita dan orang lain, menghindar daripada jangkitan dan sebagainya. Jadi kerana itu kita tak boleh jadikan bahawa itu sebagai alasan untuk kita tidak menyambut kemerdekaan. Jadi kita kena sesuaikan dengan norma dan situasi yang baru. Ya. Sebagai salah satu agensi yang dipertanggungjawabkan untuk secara langsung terlibat dalam pembangunan kenegaraan, apakah perancangan untuk AILID sendiri menuju kepada meraihkan kemerdekaan kita yang ke-64? Okey. Jadi saudara Terence dan para penonton, bahawa kita telah merancang sekian banyak program, ya, supaya signifikan kepada sambutan kemerdekaan itu, khasnya kepada anak muda, dapat kita teruskan. Ya, jadi sesuai dengan falsafah, dengan keberadaan AILID itu sendiri sebagai institusi latihan yang menekankan kepada aspek kepimpinan dan kenegaraan khas untuk anak-anak muda. Jadi kita sedang akan melancarkan satu program yang kita panggil bahawa intelek Marathon Intelek 5763. So program yang kita garap sedemikian rupa mengharapkan penyertaan anak-anak muda dalam konteks norma baru, tetapi sesi perkongsian yang menambah, menyerlahkan potensi anak muda melalui sesi perkongsian ilmu. Kerana kita di AILID memang sentiasa dekat dengan ilmu. Jadi kita rancang program yang bersifat perkongsian melalui sesi webinar menggunakan platform yang alternatif yang sedia ada melalui FB Live dan Zoom, ya. Jadi kita tampilkan pembicara-pembicara kita, kita dah kenal pasti ada 20 panel. Kenapa kita panggil maraton? Selalu maraton adalah sukanya saudara, tetapi kita mengambil konsep bahawa maraton adalah satu program siri yang panjang, yang secara konsisten, ya. Masanya agak panjang. Jadi sesi perkongsian yang kita susun selama 10 siri. Jadi kita aturkan berdasarkan tema-tema tertentu dan kita hadirkan bersama mereka-mereka yang dekat dengan orang muda. Bercerita tentang kalau dia tak join, dia macam ada satu kerugian. Jadi walaupun agak berat, tapi kita minta kepada panel supaya penyampaiannya itu lebih santai, ada unsur naratif, tetapi ada unsur kepedulian, ada unsur bahawa
ada relevannya dengan anak-anak muda. Jadi kita ada 5 tema yang kita fikir, yang kita sesuaikan dengan program itu, dan berlangsung selama tempoh bulan kemerdekaan. Maksudnya telah kita mulakan semalam, Terence. Bermula daripada 15 hari bulan dan Ogos, dan insya-Allah berakhir pada 15 September. Kepuncaknya kepada sambutan Hari Malaysia. Jadi kita hadirkan pelbagai mereka yang punya pelbagai latar belakang. Ada selebriti, ada tokoh akademik, ada politik, ada ekonomi, ada pelakon. Jadi boleh kongsikan nama-nama tokoh-tokoh ini yang mungkin akan menarik minat. Antaranya, jadi kalau tokoh akademik, seorang yang cukup veteran, cukup dikenali, Prof. Dr. Nordin Kardi, seorang yang mencintai patriotisme. Kalau sebut soal patriotisme, siapa tak kenal Nordin Kardi? Seorang ahli akademik. Kemudian orang ahli politik, termasuk Timbalan Menteri kita, Senator Wan Ahmad Faizal, selebriti Z Zaidi, daripada seniman bercerita tentang seni dan budaya kaitan dengan anak muda. Kita hadirkan juga pelakon, kita hadirkan juga pelbagai tokoh supaya relevan dengan anak-anak muda. Jadi selain daripada anak-anak muda sendiri, Presiden IBM yang menyantuni pelbagai laksana beliau dia, kita hadirkan juga Presiden Majlis Angkatan Muda Malaysia Future Leader yang ada pengalaman. Jadi supaya anak-anak muda merasa bahawa untuk berperanan serta dalam sambutan kemerdekaan melalui sesi perkongsian ilmu, insya-Allah. Dari segi julat umurnya, siapakah kumpulan sasar untuk program Marathon Intelek 576? Okey, so seperti mana bahawa kita mensasarkan mereka yang merasakan bahawa terlibat secara langsung dalam anak-anak muda. Jadi belia di bawah Kementerian Pendidikan, kita mensasarkan mereka yang berumur antara 15 tahun ke 35 tahun. Terdiri daripada kumpulan sasaran di bawah dasar belia. Kita ada 8 kumpulan belia, termasuk belia masa, belia sekolah, belia IPT, belia berkejaya dan sebagainya. Jadi kita harapkan selama tempoh itu mereka menyertai program-program yang kita telah susun atur, jadualnya pun fleksibel, supaya akhirnya kita dapat jayakan, insya-Allah. Boleh kongsikan Cik Nizam sedikit cabaran Aili dalam menyantuni golongan belia ini, terutama sekali dalam membawa mereka untuk menghayati semangat patriotisme? Cabaran yang pertama sekali adalah untuk kita menumbuhkan kesedaran, awareness di kalangan anak muda bahawa mereka punya tanggungjawab. Mereka punya peranan yang tersendiri dalam memastikan bahawa perjalanan liku-liku yang kita akan hadapi akan datang, termasuk dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, itu dapat berjalan seperti mana yang sepatutnya. Jadi kemudian kedua, bagaimana untuk kita libatkan sama kumpulan belia ini yang telah pun mencapai umur tertentu untuk terlibat sama dalam tadbir urus negara melalui penyertaan dalam politik umpamanya, dalam kepimpinan negara. Jadi kerana itu adalah salah satu juga dalam kita punya tema itu adalah menyentuh soal demokrasi dan perlembagaan. Kita bercerita juga bagaimana undi 18. Bagaimana mereka yang berumur 18 secara automatik itu berperanan. Proses edukasi politik itu dapat berjalan dengan baik supaya akhirnya mereka menjadi warga negara yang baik, yang boleh menyumbang kepada memilih kepimpinan negara yang baik. Kita lihat supaya akhirnya pelbagai kemelut dapat kita atasi dengan sebaik-baik mungkin. Nah, pada kita menuju 31 Ogos dan juga 16 September nanti, apakah harapan Tuan terhadap golongan belia ni, terutama sekali mereka yang mungkin menonton siaran ini sekarang dan juga sedang melihat kepada pautan-pautan Marathon 5763 dan ingin turut serta? Okey, jadi yang pertama sekali kita harapan saya bahawa seperti mana sesi sebelum ini bersama dengan Prof. Musyrik tadi, bahawa soal patriotisme
itu kita tidak dapat lari daripada kehidupan kita, terutama anak-anak muda. Kerana itu semangat cinta ke negara, semangat sayang kepada negara itu perlu konsisten, ya, perlu disemai, dipupuk, diamalkan, dimotivasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan supaya subjek kenegaraan itu menjadi interpati kepada kurikulum, kepada pelaksanaan program-program kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan, supaya dalam apa juga program, elemen-elemen kenegaraan itu menjadi elemen-elemen teras. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita sangat mengharapkan supaya prinsip asas pemahaman kepada rukun negara sebagai lambang perpaduan negara, lambang perjalanan kita, itu menjadi trust juga kepada pelaksanaan program untuk kita memahami, untuk menjadi warga negara, hidup bermasyarakat, hidup bernegara, kepada anak-anak muda perlu dijadikan tunjang. Rukun negara itu perlu dijadikan asas, panduan dalam apa juga program-program supaya dapat memastikan bahawa akhirnya dapat terlaksana dengan baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran, tidak ada ketidaktentuan, aturan kepada benda-benda yang lain. Dan yang terakhir sekali, pada saya bahawa dalam apa juga keadaan, dalam apa juga situasi, orang muda punya peranan, tanggungjawab yang boleh dimainkan dalam apa juga cara. Apa juga cara untuk memastikan bahawa untuk menjadi warga negara yang baik, banyak ruang dan peluang yang untuk kita boleh gunakan dengan sebaik mungkin. Akhirnya mereka dapat kita hidup. Akhirnya masyarakat yang kita harapkan, seperti mana yang diharapkan oleh Tunku Abdul Rahman, seperti mana saudara Terence sebut awalnya tadi, akhirnya dapat berjalan seperti mana yang diharapkan, insya-Allah. Terima kasih Encik Muhammad Nizam dan terima kasih kepada Alex kerana bersama kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kami harap juga golongan belia akan terus serta dalam sambutan kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan, sambutan yang telah pun bermula sebenarnya dalam kita menggagaskan pelbagai agenda dan program untuk anda 31 Ogos dan juga 16 September, 2 tarikh keramat dalam sejarah tanah air.